Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid tahun 5 hari ini? Terutamanya tahun 5 Gamma, 5 Sigma dan 5 Beta. Cikgu harap kamu semua sihat. Okey, baiklah. Hari ini kita akan teruskan dengan unit 1 Institusi Raja Payung Negara bahagian 2. Cikgu harap kamu semua bersemangat dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran hari ini. Baiklah murid-murid, jom belajar sejarah sampai pandai. Baiklah, untuk makluman murid-murid, kita masih lagi berada dalam unit yang sama dan standard pembelajaran yang sama, iaitu institusi raja. Namun demikian, yang berbeza pada hari ini adalah berkenaan dengan standard kandungan. Standard kandungan kita hari ini berbeza dengan standard kandungan kita pelajari pada minggu lepas. Yang pertama, 6.1.3 menjelaskan makna daulat dan derhaka. 6.1.4 membandingkan kedudukan serta peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. 6.1.5 menghuraikan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Dan yang terakhir, K6.1.7 menerangkan kepentingan sikap taat setia terhadap institusi raja. Sebelum meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 7 hingga halaman ke-11. Standard kandungan kita pada hari ini adalah berdasarkan buku teks muka surat yang cikgu sebutkan tadi. Baiklah, kita teruskan dengan konsep daulat dan derhaka. Untuk makluman murid-murid semua, konsep daulat ini digunakan untuk raja, manakala konsep derhaka ini kita gunakan untuk rakyat. Baiklah, untuk konsep daulat, daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat pribadi yang unggul dan bijaksana untuk memerintah. Jadi, konsep daulat ini amat penting bagi seseorang raja dalam menjamin keamanan dan pemerintahan sesebuah negeri. Manakala derhaka yang digunakan untuk rakyat bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang mendahaka akan dikenakan hukuman yang setimpal berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan. Konsep daulat dan dahaka ini digunakan supaya rakyat dapat hidup dengan aman dan damai di bawah naungan raja atau sultan. Tahukah murid-murid, perkataan daulat berasal daripada perkataan Arab, iaitu daulah. Daulah bermaksud negeri atau kerajaan. Rakyat yang berdahaka dikatakan akan ditimpa tulah atau bencana. Setakat ini, cikgu harap murid-murid boleh faham ya. Kita teruskan dengan standard kandungan yang seterusnya, iaitu perubahan pada institusi beraja. Untuk makluman murid-murid, institusi beraja di Malaysia telah berubah sejak dari zaman Kerajaan Melayu awal sehingga selepas merdeka. Terdapat 4 perubahan utama yang terdapat dalam institusi beraja. Yang pertama, institusi beraja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Yang kedua, institusi raja pada zaman penjajahan British. Yang ketiga, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Dan yang keempat, institusi raja selepas merdeka sehingga kini. Cikgu akan terangkan 4 tahap ini secara detail kepada kamu semua.
Baiklah, tahap yang pertama iaitu institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Kerajaan Melayu awal ni lebih kepada Kesultanan Melayu Melaka. Raja atau Sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Raja atau Sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan, bermakna segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh Raja atau Sultan. Raja atau Sultan ini juga dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Jadi di sini, Raja atau Sultan mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan negerinya. Tahap yang kedua ialah institusi raja pada zaman penjajahan British. Zaman penjajahan British ini apabila British campur tangan dalam hal ehwal kerajaan negeri ataupun pemerintahan. Pada ketika ini, Raja atau Sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau Sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Sebaliknya, penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk menguruskan pentadbiran negeri. Raja atau Sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Untuk pengetahuan semua, campur tangan British dalam era zaman Kerajaan Melayu bermula apabila termeterainya Perjanjian Pangkor. Melalui perjanjian ini, sedikit demi sedikit peranan Raja atau Sultan telah berkurang dari hari ke hari sehinggakan Raja atau Sultan tidak mempunyai kuasa mutlak langsung dalam pemerintahan. Kita teruskan dengan tahap yang ketiga iaitu institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Okey, Raja atau Sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau Sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Seterusnya, Raja atau Sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat di negeri masing-masing. Dan akhir sekali, Gubernur Jepun menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Jika murid-murid lihat dari segi peranan dan tanggungjawab Sultan atau Raja pada zaman penjajahan British dan pendudukan Jepun adalah sama. Cuma yang berbeza dari segi menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu iaitu zaman British menggunakan penasihat British dan zaman Jepun menggunakan Gubernur Jepun. Tahap yang keempat ataupun tahap yang terakhir dalam perubahan institusi beraja adalah institusi raja selepas merdeka sehingga kini. Selepas merdeka, sistem raja berperlembagaan telah diperkenalkan, manakala kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri pula dikuasai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Untuk makluman murid-murid, Majlis Eksekutif bermaksud organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Institusi yang di-Pertuan Agong mula diperkenalkan selepas merdeka. Selepas merdeka, 9 orang Raja Melayu telah dipilih yang di-Pertuan Agong secara bergilir-gilir. Dan akhir sekali, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Jemaah Menteri pula adalah badan yang dianggotai oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet. Kita teruskan lagi dengan standard kandungan kita yang ketiga iaitu negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Untuk makluman murid-murid, pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Kini,
terdapat 43 buah negara ya di dunia, termasuk Malaysia yang masih mengamalkan institusi beraja. Di sini cikgu akan terangkan tentang 5 buah institusi beraja daripada 5 buah negara. Yang pertama kita lihat iaitu bendera Ratu United Kingdom yang masih lagi mengamalkan sistem beraja. Seterusnya, bendera Ratu Denmark. Yang ketiga, bendera Raja Maghribi. Dan yang keempat, di Asia, bendera Raja Thailand dan Malaysia iaitu bendera yang di-Pertuan Agong. Baiklah murid-murid, kita dah sampai kepada standard kandungan kita yang terakhir iaitu kepentingan sikap tak setia terhadap institusi raja. Mengapakah kita perlu mengamalkan sikap tak setia ya? Yang pertama, sikap tak setia dapat menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Yang kedua, mempertahankan kedaulatan institusi raja. Dan yang terakhir, kita dapat menguatkan semangat cinta akan negara. Setakat ini, cikgu harap murid-murid semua boleh faham tentang keseluruhan tajuk kita pada hari ini. Jika ada apa-apa masalah atau pertanyaan, boleh hubungi cikgu. Okey, baiklah. Kita akan sambung kepada tajuk yang lain pada minggu hadapan. Cikgu akan sediakan link kuis untuk kamu jawab sebagai penutup kepada pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga bertemu lagi ya pada minggu hadapan. Jumpa lagi. Bye.